Yang Amat Kota Melaka, selepas itu Menteri menjawab. Ya, Kota Melaka. Datuk Yang Dipertua, saya ingin ambil bahagian dalam perbahasan. Saya hanya ingin nak tanya Yang Amat Menteri, kerana ada beberapa pindaan telah dilulus semasa kita membincang tentang rang undang-undang universiti dan kolej, universiti pindaan 2012. Saya ingin tanya pindaan-pindaan yang tadi kita luluskan, adakah dia juga terlibat dalam rang undang-undang yang sekarang tentang pendidikan tinggi swasta ni? Adakah dia akan melibatkan juga dalam pindaan ini? Sebab jika kita luluskan pindaan untuk undang-undang yang baru kita mempertengahkan tentang pindaan ini, adakah dia juga dilibatkan dengan undang-undang Institut Pendidikan Tinggi Swasta? Saya ingin tanya tentang ini dan minta penjelasan jika pindaan itu juga akan bawa ke undang-undang ini. Terima kasih. Dewan Kepung. Ada Yang Dipertua, beberapa pasal ini telah dibahaskan semasa kita bahas orang undang-undang yang lepas. Tapi di itu orang undang-undang memang ada keistimewaan. Kerana di negara ini kita hendak menjadikan IPTS sebagai hub pendidikan untuk rantau Asia. Dan sekarang pun kita bilangan pelajar asing di negara ini di IPTS tu, kalau tak silap saya hampir 20,000. Dan di sini ini melibatkan bukan saja pelajar-pelajar tempatan, bahkan pelajar asing juga. Adakah itu dasar pihak itu Kementerian Pengajian Tinggi mengenai penglibatan pelajar bahasa asing di dalam aktiviti politik? Nah, ini memang satu perkara yang belum lagi kita sentuh di dalam Dewan Yang Mulia ini. Pung, saya nak ambil contoh ini. Kalau seseorang pelajarnya dia datang dari katalah negara seperti Myanmar atau Mesir atau Syria, tapi mereka melibat tidak dalam satu front pembebasan rakyat Syria yang dianggap sebagai salah di sisi undang-undang di Syria. Sama ada pihak berkuasa Malaysia ini bertanggungjawab untuk ambil tindakan kepada pelajar ini. Kementerian Pengajian Tinggi mengenai aktiviti politik pelajar asing, sama ada dari Myanmar ataupun daripada negara-negara Arab, ataupun di negara atau Selatan Thai, atau Selatan Thai, ataupun di banyak negara di Afrika pun ada aktiviti politik yang misalnya di Kenya, di Zimbabwe, Mali, Sri Lanka pun, Tiger dan sebagainya. Apakah pendapat dan dasar di kementerian mengenainya? Kerana di dalamnya tidak sebutkan langsung, mungkin satu lompangan lah. Kelompangan di dalam undang-undang ini. Satu kelompangan yang besar, kerana mungkin satu hari kelak kita ada 50,000 pelajar asing, atau 70,000 atau 100,000 pelajar asing yang daripada negara-negara yang mempunyai itu fahaman politik yang berlainan.
Ya, misalnya di Myanmar sekarang ada di masyarakat Kristian itu apa? Karen, Karen ya. Saya juga masih ingat semasa saya belajar dalam universiti, ramai pelajar-pelajar yang simpati dengan ANC di negara-negara barat. Pada satu ketika dulu, negara-negara barat itu dia menindas kebangkitan orang berkulit hitam di Afrika Selatan, dan ANC ini dianggap sebagai satu pertubuhan pengganas. Itu adalah kerana waktu itu Nelson Mandela enggan menkutuk tindakan kekerasan merupakan salah satu cara untuk memberi kebebasan kepada orang-orang Afrika Selatan. Juga ada kelab PLO yang menyokong PLO, yang juga dalam segi undang-undang negara yang saya belajar Australia sebagai satu pertubuhan teroris. Tetapi sekurang-kurangnya di kampus dia tidak ganggu. Padahal di Indonesia juga semasa di bawah kuasa tentera, salah satu tempat yang bebas. Pelajar dia bebas untuk menyatakan apa-apa pendirian dalam isu antarabangsa atau dalam negeri. Di dalam kampus okey. Kalau keluar dari kampus, tentera tembak. Tapi masuk kampus, tentera tidak akan, is off limit. Dia tidak akan masuk dan dia akan membenarkan keseluruhan kebebasan. Saya nak dapat pandangan dari Kepong. Kalau kita nak jadi universiti bertaraf international, adakah kita sampai kampus di Indonesia pun kita tak boleh sampai taraf itu? Dan yang ini saya memang mengambil perhatian Batu, kerana ini memang satu kelompangan di dalam rang undang-undang ini. Dan ini bermakna pihak kementerian belum lagi mentafahus mengenai hal mentafahus mengenai hal pelajar-pelajar asing di IPTS kita. Dan juga di IPTA ada negara pelajar-pelajar asing juga. Memang misalnya kalau itu pelajar-pelajar daripada Karen di Myanmar, kalau dia aktif di sini, aktif di dalam kampus kita, apakah hendak kita buat? Ini memang saya berharap pihak kementerian dapat menjawab ini. Sebab Dato' M. Ketua dengan seringkasnya sekarang masih ada itu pelajar-pelajar yang masuk ke kampus IPTS untuk beberapa bulan, beberapa minggu, kemudian dia keluar daripada kampus, terlibat dengan aktiviti termasuk penggodam dan penipu, dia melakukan jenayah cyber dan sebagainya. Dan ini menunjukkan pihak kementerian tidak mempunyai kawalan yang baik, yang sungguh berkesan untuk memantau semua aktiviti pelajar asing kita ni. Walaupun yang Berhormat Padang Rengas memang dia tak terlibat dengan pelajar perasa asing. Ya, memang. Ya, pelajar kita bincang mengenai apakah dengan kelulusan rang undang-undang ini, itu kegiatan pelajar-pelajar asing di PTS dan juga di IPTA kita, apakah hendak kita buat? Pung. Saya ingin dapat pandangan Kepung. Apa maksudnya otonomi? Sama ada otonomi itu bermaksud dia universiti yang terdiri daripada akademik dan pelajar mempunyai hak untuk memilih apa-apa pandangan politik, apa-apa pertubuhan yang dia ingin menyertai. Adakah itu otonomi?
Berkaitan dengan ini, saya nak ambil satu contoh lagi. Saya sekarang Presiden Timur yang pernah yang berhormat Kepong jumpa bersama dengan saya, Jose Ramos Horta, yang merupakan yang baru kalah. Dia merupakan penerima Nobel Peace Prize. Dia pernah datang ke sini. Dia semasa dia hidup sebagai dalam buang negeri, pertubuhan dia diharamkan oleh Indonesia. Dia mengajar di institusi UNSW yang di mana saya pergi ke universiti, dan pelajar-pelajar di universiti menyatakan sokongan kepada Syarana Gusmao yang kena tahan, dihukum penjara sebab mengadakan dianggap sebagai pengganas. Tapi saya nak bayangkan kalau itu berlaku di Malaysia dengan undang-undang ini, apa yang akan terjadi dengan Jose Ramos Horta dan pelajar-pelajar yang menyatakan sokongan kepada Syarana Gusmao. Yang dipercaya, saya memang ada itu bersembang-sembang dengan Syarana Syarana. Pernah saya bincang dengan dia mengenai keadaan di Timor, walaupun dia kalah sekarang, tapi itulah, memang saya berharap Yang Berhormat Padang Rengas boleh membantu Kementerian Pengajian Tinggi, kerana wujudnya satu kelompangan yang besar di dalam rang undang-undang ini. Karena tidak, saya akan itu mengakhiri ucapan saya. Saya mengakhiri ucapan saya. Karena itu pihak itu kementerian pun itu pengawalan tu memang tak begitu sempurna. Termasuklah di dalam institusi IPTS kita ni, kadang-kala dia kursus dia tak begitu sempurna. Ada itu misalnya di itu college Metro Prima, dia kata dia partner kepada University of Liverpool. Saya ingat bukan macam tu. Dan apakah itu kawalan pihak Kementerian Pengajian Tinggi? Saya berharaplah semua ini dapat diambil kira dengan serius supaya kita dapat menyempurnakan rang undang-undang. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian. Yang Berhormat Melaka bertanya kalau semangat ini terpakai dalam IPTS, ya, jawapannya. Sebab sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, apa yang kita buat sekarang ialah untuk menyelaraskan saja apa yang telah kita luluskan dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti. Bukanlah saya tidak berterima kasih kalau kita berbahas, tetapi ini formaliti yang perlu kita lakukan untuk kita menyelaraskan apa yang telah diluluskan. Sebab sebiji-sebiji perkataannya dan ayatnya sama, yang berbeza ialah cuma sectionnya kerana aktanya berbeza. Tapi saya jawab Yang Berhormat Melaka. Kota Melaka. Ya. Kota Melaka. Bagi Yang Berhormat Kepong, saya sedih sikitlah tentang lompong-lompong ni. Sebab seolah-olah pelajar asing dari selepas bertafakur, ya, mendengar Yang Berhormat Kepong, seolah-olah pelajar asing dan Universiti Bertaraf Antarabangsa ni hanya terpakai untuk IPTS dan tidak terpakai masa kita bincang AUKU masa IPTA. Jadi saya nak beritahu Yang Berhormat Kepong, peraturan yang sama akan digunakan sebab definisi pelajar itu sudah ada dalam aktanya yang asal. Jadi saya fikir Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, kita selesaikan formaliti ini dengan Menteri. Sebab kita ada perkara lain juga. Sedikit saja, Menteri. Sedikit sajalah. Tak apalah, kita tahu. Saya ingin dapat pandangan daripada Timbalan Menteri.
secara peribadi setuju atau tidak dengan pindahan ini. Dan saya agak kita ada cara, ada dua, sungguh pun kita boleh luluskan dalam undang-undang universiti dan college university. Dari segi tata tertib, kita boleh hanya hapuskan line-line yang tidak konsisten tanpa menyebutkan kesalahannya, hukumannya. Maksudnya kita boleh kata tidak digalakkan atau tidak dibenarkan, tapi tidak ada punishment. Saya agak kita boleh lakukan. So kalau menteri pertimbangkan perkara-perkara ini, kita batalkan sajalah. Kalau kita batalkan, apa maksud saya ialah we decriminalize. Kita tak criminalize aktiviti ini, tapi sungguh pun kita dah luluskan, kita tak boleh patah balik untuk ini. So saya ingin dapat pandangan, bukan sebagai hanya sebagai seorang wakil Barisan Nasional, tetapi sebagai champion untuk pelajar-pelajar dan dipandang tinggi oleh generasi yang apa tu yang muda. Kita harap Timbalan Menteri boleh berdiri untuk mempertahankan hak pelajar-pelajar. Ya, Yang Menteri. Saya berdiri sebagai Timbalan Menteri. Terima kasih.